Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini laporan terkini berkaitan dengan isu stalking dan boykot dan Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saudara-saudara sekalian, semalam sepasukan aktivis daripada Sabah dan Sarawak telah mencadangkan, memaklumkan supaya Akmal dan 4 orang lain supaya di-ban ataupun diharamkan masuk ke Sabah dan Sarawak. Ini berkaitan dengan, kata mereka, menimbulkan kegusaran dan menimbulkan kepanasan berkaitan dengan apa yang didakwa boykot dan juga keengganan Akmal Saleh untuk berganjak daripada tindakan beliau mempertahankan boykot. Kali ini lebih mengejutkan kita. Beberapa jam selepas aktivis-aktivis daripada Sabah dan Sarawak mengemukakan pendapat ataupun permintaan seperti itu, kali ini dikabarkan dan dilaporkan daripada Malaysia Kini dan semua media hari ini, Akmal Saleh akhirnya ditahan di Kota Kinabalu. No fear, no surrender, kata beliau. Yang menghairankan ialah kenapa Akmal Saleh berada di Kota Kinabalu, padahal semalam baru saja aktivis-aktivis tersebut menyatakan supaya Akmal Saleh diharamkan masuk Sabah dan Sarawak. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh ditahan polis sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pagi tadi. Dalam hantaran di Facebook hari ini, Akmal berkata bahawa ini di sebalik dia dijadual untuk merakam keterangannya di Ibu Pejabat Polis Dang Wangi, Kuala Lumpur esok. InsyaAllah saya akan berikan kerjasama sepenuhnya, doakan semuanya dipermudahkan, kata beliau. Tidak akan berganjak walau seinci dengan pendirian kita, tulis beliau. Dia juga memuat naik satu rakaman video yang memaparkan penahanan itu. No fear, no surrender, katanya sebelum dibawa beredar dari lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sambil tersenyum. Semalam, aktivis politik dari Sarawak dan Sabah mendesak supaya Akmal dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang peningkatan ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini dilarang daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu. Menurut Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak, SAPA dan Sabah Defenders of Ancestral Lands Mopot, gesaan mereka itu bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Halim negarawan kata Akmal memang menanti saat ini untuk menjadi hero bangsa dan agama, kata Halim. Seorang lagi kata, tak payahlah nak kaitkan ahli-ahli UMNO seakan ada niat jahat, kata beliau. Tak ada, kita tak mau, tapi mulakan seorang saja. Tak ada kita, tapi kau mulakan seorang saja, kata beliau. Kau yang buat hal dan tak ikut warning bos Zahid Hamidi. Sekarang kau terimalah padahnya, kata kepala yang membuat komen di Malaysia Kini. Jangan buat kecoh di Sabah Sarawak dan patut Akmal ni mesti disenarai hitamkan, kata beliau masuk ke negeri-negeri itu. Bawalah, kata beliau, apapun pendirian anda. Seorang lagi kata, God bless Malaysia, kata, send him, kata beliau, we don't need, kita tak perlukan pemimpin yang seperti ini, katanya. Black Hawk kata, bagus, sepatutnya Sabah dan Sarawak perlu mengharamkan beliau, kata mereka. Dalam hati mereka hanya gemar menanam kebencian, katanya lagi. Apapun, kita bergantung kepada keputusan dan juga apa yang dibuat oleh PDRM. Negara kita adalah negara yang mempunyai undang-undang dan seperti yang diingatkan oleh Ketua Polis Negara, jangan bertindak sesuka hati, jangan bertindak mengikut emosi dan jangan bertindak mengikut pendirian sendiri. Biarlah polis yang membuat siasatan, biarlah semuanya dibuat mengikut jalur undang-undang.
Yang pentingnya kita harapkan isu ini dapat diselesaikan dengan aman dan segera. Sekian dulu untuk kali ini, kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini memang betul-betul membuatkan walaun mungkin akan menangis dan mungkin akan terkedu. Ada juga para pemerhati politik bebas mengatakan dengan pencerahan ini dijangkakan beratus-ratus ribu para penyokong Perikatan Nasional Pembangkang mungkin akan mula mempersoalkan ikutan mereka, yaitu Perikatan Nasional, dan mungkin mula akan berada di atas pagar. Silap-silap hari bulan, kata mereka, ada yang mula menyokong kerajaan. Bukan saja ahli parlimen yang boleh berubah sokongan kepada kerajaan, tetapi ini kan pula rakyat yang ada kebebasan memilih, yang ada kebebasan bersuara, ada kebebasan dalam perlembagaan untuk demokrasi berparlimen. Hari ini, satu lagi pendedahan yang menarik, yaitu siapa sangka di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim, Putrajaya kini menambah peruntukan negeri kepada 8,9 bilion. Kalau anda pernah mendengar kononnya Anwar Ibrahim menganaktirikan negeri-negeri di bawah pemerintahan, di bawah pengaruh Perikatan Nasional, itu semua fitnah semata-mata. Siapa kata Anwar Ibrahim tidak mempedulikan kerajaan Perikatan Nasional? Kalau ikut fakta, Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang benar-benar mengambil berat Perikatan Nasional di semua negeri. Karena Anwar Ibrahim kata dia tidak peduli dengan kerajaan yang memerintah di sana. Yang dia peduli ialah rakyat yang tinggal di negeri itu juga adalah rakyat Malaysia. Dia kata mereka bukan rakyat negeri sahaja, tetapi mereka adalah rakyat Malaysia yang selayaknya, patutnya sama-sama menikmati kemakmuran dan kekayaan negara ini. Jadi harap-harap walaun mulalah berfikir bahawa apa yang mereka dengar tentang keburukan-keburukan yang ditabur tentang Anwar Ibrahim itu semua adalah fitnah semata-mata. Putrajaya mengesahkan menambah peruntukan negeri kepada 8,9 bilion. Ini bukan jumlah yang kecil tapi sangat besar. Kementerian Keuangan berkata peruntukan untuk kerajaan negeri itu lebih tinggi berbanding RM 8,3 bilion pada tahun lepas dan RM 8,1 bilion pada tahun 2022. Maknanya Anwar Ibrahim meningkatkan tambahan peruntukan kepada setiap negeri tahun demi tahun, jauh meninggalkan kerajaan Perikatan Nasional yang pernah ada pada tahun 2022. Anwar Ibrahim meningkatkan dari tahun kepada tahun. Majlis Kewangan Negara bersetuju dengan keputusan Kerajaan Persekutuan menambah baik pemberian kepada kerajaan negeri berjumlah 8,9 bilion tahun ini. Kementerian Keuangan dalam kenyataan hari ini berkata, peruntukan pemberian itu meningkat berbanding 8,3 bilion pada tahun lepas dan RM 8,1 bilion pada tahun 2022. Katanya, peningkatan pemberian itu termasuk peningkatan pemberian penyelenggaraan jalan negeri kepada 5,4 bilion ringgit berbanding 5,2 bilion tahun lepas dan pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur serta kesejahteraan hidup tahap sebanyak 400 juta ringgit. Selain itu, kenaikan pemberian pindaan fiskal ekologi EFT kepada 200 juta ringgit berbanding 150 juta ringgit tahun lepas dan penambahan pemberian khas
tahunan kepada Sarawak dan Sabah kepada 300 juta berbanding 16 juta untuk Sarawak serta 129.7 juta untuk Sabah tahun lepas. Peningkatan pemberian kepada perpustakaan dan muzium negeri sebanyak 10% tahun ini. Bagi perbelanjaan pembangunan kewangan, Kementerian Kewangan berkata, RM39.4 bilion disediakan tahun ini untuk melaksanakan projek pembangunan negeri berbanding 36.7 bilion pada tahun lepas dan 28.8 bilion pada tahun 2022. Kelulusan permohonan kerajaan negeri diberikan berhubung kesiapsiagaan menghadapi sebarang kecemasan atau bencana alam seperti musibah banjir dan tanah runtuh yang boleh menyebabkan kerosakan jalan serta jambatan. Dalam hal ini katanya, Majlis Kewangan Negara meluluskan pembelian jambatan sementara Beli menggunakan peruntukan pemberian penyelenggaraan jalan negeri secara one-off bagi tahun ini dan kenaikan had untuk membiayai perbelanjaan pengurusan berkaitan penyelenggaraan jalan negeri sebanyak 10% atau 10 juta ringgit mana lebih rendah. Katanya, Kerajaan Madani bertekad memastikan hubungan antara kerajaan persekutuan dan negeri kekal utuh demi kebaikan rakyat, di mana hasrat itu dizahirkan melalui peningkatan pemberian kerajaan persekutuan serta peruntukan perbelanjaan pembangunan di semua negeri bagi tahun 2023 dan 2024. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata, Kerajaan Persekutuan komited bekerjasama dengan semua kerajaan negeri dalam usaha memajukan pembangunan negara secara terangkum. Berlandaskan prinsip manusiawi dan rahmatan lil alamin yang membentuk kerangka ekonomi madani, penambahbaikan pemberian kepada kerajaan negeri dapat memberi langsung manfaat langsung kepada semua rakyat tanpa mengira etnik, agama atau geografi, kata Anwar yang juga Menteri Kewangan dalam kenyataan sama. Beliau berkata peningkatan pemberian melibatkan semua negeri di Malaysia yang diberikan serentak. Walhasil, besarlah harapan saya agar pemberian ini dapat digunakan sepenuhnya oleh kerajaan negeri untuk menjamin kemaslahatan rakyat dan merancangkan pembangunan negeri dengan lebih mampan. Terdahulu, Anwar mempengerusikan Mesyuarat Majlis Kewangan Negara 2024 yang dihadiri Menteri Besar dan Ketua Menteri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.